Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Muda akan membentangkan karya kritikan sastra kanak-kanak yang bertajuk Angan-Angan Mak Jenin. Dan ini adalah ahli kumpulan kami. Saya Nurhadis Hamidi Muhammad Yusuf. Saya Nurhadis Hamidi Muhammad Yusuf. Dan saya Muhammad Arifin yang dari Zero. Okey, kita pergi kepada definisi penulisan sastra kreatif kanak-kanak. Yang pertama, menurut Khadijah Rahman, sastra kreatif kanak-kanak ialah sesuatu yang mudah, iaitu buku yang ditulis untuk kanak-kanak dan boleh dibaca oleh kanak-kanak itu sendiri. Dan menurut Shu ETL, sastra kanak-kanak ini meliputi keseluruhan buku bermutu dan berfaedah untuk bacaan kanak-kanak yang merangkumi bidang fiksyen dan juga bukan fiksyen. Jadi, secara mudahnya, penulisan sastra kreatif kanak-kanak ini mengandungi pemikiran kanak-kanak serta kesesuaian bahasa yang meletakkan kanak-kanak sebagai target pembaca. Bahasa yang digunakan itu mudah dan senang difahami. Kita akan pergi kepada kritikan sastra pula. Kita akan pergi kepada definisi pertama, iaitu kritikan. Kritikan ialah aktiviti membuat pertimbangan atau penafsiran sesuatu karya mengikut disiplin ilmu yang sistematik, di mana jikalau seseorang itu ingin membuat kritikan terhadap sesuatu karya, perlulah menepati ciri-ciri konsep kritikan kesusahan lain. Yang kedua, kritikan ini adalah tentangan atau pencerahan terhadap suatu perkara yang dijadikan bahan kritikan. Maksudnya, kritikan ini bukan adalah untuk menghina ataupun merendahkan karya tersebut, tetapi untuk membina, untuk memperbaiki lagi kekurangan yang ada pada karya tersebut. Kritikan ini juga bermaksud analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu karya sastra menurut Kamus Dewan edisi keempat. Sastra ni, kedua, kita akan pergi kepada definisi sastra, iaitu sastra ni berasal daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud dari kata dasar sas, iaitu mengajar, dan tra bermaksud alat ataupun sarana untuk menyampaikan pengajaran. Maksudnya sastra ni adalah sesuatu wahana lah untuk kita menyampaikan sesuatu pengajaran ataupun pemahaman kepada orang luar. Sastra ni juga adalah bermaksud bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab menurut Kamus Dewan edisi keempat. Sastra ini juga bermaksud simbolik yang melambangkan tamadun dan peradaban satu masyarakat serta memperlihatkan sikap dan pandangan pengarangnya. Maksudnya, apabila seseorang pengarang terlibat dalam karya sastra ini, secara tidak langsung dapat memperlihatkan sikap seseorang karya tersebut, kerana semua karya tak sama dan pandangan setiap pengarang itu adalah berbeza-beza. Kemudian kita akan pergi kepada kritikan sastra ini bermaksud segala tulisan mengenai sastra yang memberi kesan kepada perkembangan kesastraan, termasuk kepada pembacaan dan penerbitan. Maksudnya, bila kita buat kritikan itu akan ada penambahbaikan ataupun kita tambahkan unsur-unsur yang baiklah untuk menambah baik lagi kepada karya tersebut yang telah dikritik. Sastra ni, kritikan sastra ni adalah satu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Untuk membuat kritikan sastra ni, seseorang ni perlulah tidak terlepas daripada terikat daripada ciri-ciri tertentu yang boleh dilaksanakan. Jadi, kerana apa? Sebab ia adalah bersesuaian dan selaras dengan kritikan sastra, iaitu satu disiplin ilmu yang bersifat sistematik. Hari ini kita akan menyentuh 4 sahaja asas kritikan sastra, iaitu kritikan disanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan dan kritikan pendekatan. Kritikan penganalisisan dan kritikan penilaian tidak akan kami uraikan dalam karya Angan-Angan Mak Jenin ini. Ini merupakan sinopsis daripada cerita rakyat yang bertajuk Angan-Angan Mak Jenin ini, iaitu Mak Jenin merupakan seseorang yang rajin bekerja untuk menyara hidupnya, dan dia ni tidak pernah mengeluh dalam mencari rezeki.
Dan pada suatu hari ketika dia sedang memetik buah kelapa kering, dia berasa sedikit kelelahan lalu berehat di atas pokok yang dipanjat, pokok kelapa. Dan ketika dia sedang berehat, terlintas di fikirannya akan angan-angan untuk membeli ayam dengan hasil memetik kelapa itu. Selepas ayamnya bertelur, dia akan menjual ayam dan juga telur itu. Lalu dia akan membeli beberapa ekor kambing dan setelah itu dia akan menjual kambing-kambing itu apabila kambing itu sudah membiak. Dan apabila kambing itu sudah membiak, dia akan membeli beberapa ekor lembu. Dan lembu-lembu itu akan dijual dan apabila wangnya sudah mencukupi, dia pula ingin membeli kuda untuk menjaga lembu-lembunya itu di padang rumput. Dan pada suatu hari ketika dia sedang bersiar-siar, dia terserempak ataupun terjumpa dengan puteri raja. Tuan Puteri mahu Mak Jini membawanya naik sekali ke atas kuda tersebut dan memintanya memacu kuda tersebut dengan lebih pantas. Mak Jini berasa badannya seperti berhunjung-hunjung seperti ketika menaiki kuda itu. Akibat terlalu laju, dia termasuk ke dalam perigi buta. Rupanya barulah dia tersedar yang bahawa dia sedang terapung di udara, yang bermakna dia sedang bermimpi tadi. Tanpa melengahkan masa, dia terus memegang pelepah nyo ataupun pelepah kelapa yang berdekatan dan mendarat dengan kedua belah kakinya. Dia bersyukur pada Tuhan kerana masih diberi nyawa yang panjang. Dan apabila dia mendarat itu, jiran-jiran yang nampak, penduduk kampung yang nampak, dia terus bercerita kepada penduduk kampung apa yang berlaku. Dan reaksi penduduk kampung itu ialah usaha tetap jaya angan-angan membawa binasa. Seterusnya, dan kita pergi kepada kritikan salungan, iaitu kritikan yang pertama yang saya buat. Definisi kritikan ini ialah kritikan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Kritikan ini seterusnya bagi karya ini merupakan cerita rakyat dan ianya sangat popular pada tahun 18 dan 90-an kerana pada zaman tersebut cerita ini sangat popular dan orang-orang tua atau ibu bapa ketika itu menjadikan ini untuk melahirkan generasi muda yang berfikiran yang lebih matang dan cepat untuk tahu apa yang mereka nak dalam hidup mereka. Jadi, cerita rakyat anak-anak Mak Jeni ini sangat popular pada tahun 1890-an seperti yang saya cakap tadi. Cerita ini diceritakan oleh orang tua mereka yang mana cerita ini mengisahkan tentang Mak Jeni yang suka mempunyai angan-angan tentang masa hadapannya. Hal ini memberi pengajaran kepada anak-anak muda untuk terus bermimpi dan lakukanlah usaha yang lebih keras bagi menggapai cita-cita tersebut. Jadi untuk apabila kanak-kanak ni dah bermimpi, diorang ni perlu melakukan usaha-usaha seiring dengan apa yang mereka impikan tu. Jadi karya Mak Jeni ni dengan bahasa mudah yang diceritakannya, ia sangat menginspirasikan pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak tersebut pada zaman itu. Walaupun kita tahu pada zaman itu teknologi di negara kita sangatlah kurang. Jadi cerita rakyat sebeginilah yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang lebih menarik yang di masa hadapan dengan membina dan membawa perkara-perkara baru untuk memajukan negara. Kumpulan penyanyi rock tanah air pada ketika itu iaitu XTC turut juga mempopularkan cerita rakyat ini dalam albumnya yang bertajuk Jom Jeni. Bila kita lihat lirik itu, dia memang mengisahkan tentang cerita rakyat Mak Jeni itu sendiri. Oleh itu, cerita angan-angan Mak Jeni ini masih lagi menarik untuk diceritakan kepada kanak-kanak sehingga kini. Semua saya pun tahu, cerita Mak Jeni ini mempunyai banyak variasi ceritanya. Jadi kami mengambil inisiatif untuk ambil yang positif ataupun lebih kepada banyak moral di dalam itu, dalam cerita itu sendiri.
Seterusnya. Seterusnya ialah kritikan pendekatan. Kritikan ini merupakan suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Kritikan ini berlandaskan suatu aspek atau tinjauan tertentu menuju kepada penggunaan teori atau ilmu tertentu. Pendekatan ini yang berkembang di Malaysia ialah pendekatan yang berkembang di Malaysia ialah pendekatan intrinsik, ekstrinsik, moral, psikologi dan sosiologi dan archetype. Tetapi pendekatan yang saya peroleh dalam cerita ini adalah pendekatan moral. Okey, pendekatan moral. Apa yang kita boleh peroleh daripada cerita ini ialah Majni merupakan watak utama dalam cerita ini dan antara moral yang diketengahkan oleh penulis ketika dibukukan ialah dia adalah seorang yang rajin bekerja dan juga mempunyai kesabaran dan tawakal tinggi dalam kehidupannya. Kita pergi yang pertama dalam aspek kritikan pendekatan moral, iaitu rajin bekerja. Majni merupakan seseorang yang sangat rajin bekerja. Dia bahkan bekerja keras, melakukan kerja-kerja seperti memetik buah kelapa untuk menyara hidupnya. Kita tahu pada masyarakat dahulu ni, pada kehidupan masyarakat dahulu ni, mereka ini semuanya kehidupan mereka sangat susah dan kemungkinan ataupun kekayaan pada zaman itu hanya pada golongan raja dan juga golongan pembesar sahaja. Dia tidak pernah mengeluh untuk mendapatkan hasil yang lumayan setelah penat bekerja. Dia selalu terbayang bagaimana kehidupannya di masa hadapan setelah kerja keras yang dia lakukan pada hari ini. Seterusnya. Dan penulis cuba menyampaikan mesej di mana setiap impian yang kita capai, kita nak capai memerlukan usaha yang setimpal. Jika hanya ada impian, tapi usaha tak ada, kita tak akan mana. Ini hanya kosong. Walaupun Majni ini sering barangan orangnya, tetapi dengan usaha yang dia lakukan akan membuahkan hasil yang lumayan. Oleh itu, pembaca perlulah mencontohi sifat rajin bekerja yang dilakukan oleh Majni, meskipun dia bukan seorang yang berasal dari keluarga yang berada sekarang ni. Kebanyakan orang kita sekarang ni lahir dari keluarga-keluarga yang berduit, iaitu M40 ataupun T20. Seterusnya ialah pendekatan juga ialah pendekatan kesabaran dan tawakal. Meskipun Majni merupakan seseorang yang miskin, dia tidak pernah mengeluh dengan keadaan dirinya. Hidupnya berasa cukup walaupun setiap hari hasil wang yang dia peroleh hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hal ini kerana masyarakat zaman dahulu tidak semuanya kaya, kecuali golongan diraja dan para pembesar seperti yang saya cakapkan hari ini. Majni terus bekerja keras seperti biasa dan percaya hidupnya akan berubah suatu hari nanti dengan usaha kerasnya itu. Seterusnya. Dan di sini penulis cuba menyampaikan mesej bahawa setiap orang perlulah bersabar seiring dengan usaha yang mereka lakukan. Dengan keadaan ekonomi semasa, tidak mudah untuk kita memperoleh hasil yang lumayan walaupun sudah bekerja keras. Hal ini memerlukan kesabaran dan tawakal yang tinggi dalam diri seseorang. Kita boleh ambil contoh dengan ekonomi negara kita yang sekarang ini. Walaupun seseorang dulu dah bekerja siang atau malam, tapi siang dan malam, tetapi hasil yang diperoleh boleh kata hanya cukup makan sahaja untuk keseharian itu ataupun bulanan itu. Kita pergi pada kritikan yang seterusnya. Kritikan yang seterusnya ialah kritikan teguran. Sebelum kita masuk kritikan teguran, kita perlu tahu dulu apa itu kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Kedua, itu lebih bersifat praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih seimbang kerana adanya kekuatan, kelebihan dan juga keistimewaan karya tersebut. Ketiga, pengkritik. Yang ketiga, menurut tulisan Zaman pada tahun 1949, tokoh yang terawal yang menggunakan kritikan
yang terlibat dalam kritikan ialah Amiruddin Baqi. Dalam artikel yang berjudul Pandangan Seorang Penuntut Tinggi kita tentang sebuah buku Melayu di mana masyarakat Melayu pada masa itu sangat menyanjung Amiruddin Baqi, di mana Amiruddin Baqi merupakan seorang pengkritik yang bersifat profesional, sangat intelektual kerana beliau tidak memasukkan elemen sentimen ataupun sensitiviti dalam kritikan, kerana beliau tu hanya menekankan kepada kritikan yang lebih bersifat sistematik lah, lebih menepati konsep kesusastraan, konsep kritikan kesusastraan Melayu. Okay, kita pergi kepada keistimewaan. Istimewa yang pertama ialah mewatak cerita yang terdiri daripada golongan ahli fikir dan perancang. Maksudnya apa? Di sini Mak Jenin ni, penulis ni cuba menonjolkan watak tu, iaitu watak Mak Jenin yang sebagai seorang yang dapat berfikir dengan baik dan dapat menyusun strategi dengan teratur dan terancang. Kenapa? Kerana Mak Jenin ni berangan-angan, walaupun dengan angan-angan, maksudnya Mak Jenin ni dah ada matlamat yang jelas, iaitu dah berfikir awal-awal, bermula dengan sebiji telur menjadi ayam, kemudian ayam tu dijual untuk membeli kambing, kemudian bila kambing tu dah membiak, dah membesar, kambing itu akan dijual dan dibeli pula olehnya lembu. Lembu itu akan dibeli pula olehnya kuda apabila lembu itu sudah membiak dan sudah besar. Kuda itu akan ditunggang oleh Mak Jenin dan untuk membawa lembu-lembunya makan rumput di sawah. Okay. Di sini kita dapat lihat penulis ni cuba menunjukkan watak Mak Jenin ni seorang yang bijak, berfikir, ada matlamat dan hala kerja yang jelas dalam kehidupan, walaupun sebenarnya Mak Jenin ni hanyalah angan-angan saja. Yang kedua, seterusnya. Yang kedua, watak yang memiliki matlamat dan impian jelas. Sama seperti tadi, Mak Jenin ni seorang yang sangat orang cakap lebih bersifat cakap ada pandangan yang jauh lah, dah berfikir jauh, ada matlamat hidup yang jelas. Seperti dalam dialog cerita tersebut, upah memetik buah kelapa ini akan kubelikan 20 biji telur ayam kampung. Telur-telur itu akan aku rangkai, kemudian aku akan bela ayam-ayamku dengan baik sekali. Apabila ayam-ayam kampung sudah besar, aku akan menjualnya. Okey, berdasarkan dialog ini, saya telah memilih versi angan-angan Mak Jenin yang kedua, iaitu di mana Mak Jenin ni memetik buah kelapa. Memetik buah kelapa adalah kerana suruhan daripada ketua kampung, iaitu Pak Mat, yang menyuruh Mak Jenin untuk mengauk buah kelapa kerana disebabkan buah kelapa tu sangat tinggi. Jadi Pak Mat ni menjanjikan upah kepada Mak Jenin, dan bila ada upah ni Mak Jenin sukalah, gembira, dan dengan adanya upah ni dia dah ada hasrat dan matlamat untuk membeli ayam dengan upah buah kelapa tersebut. Seterusnya kita akan pergi kepada kekurangan pula, di mana sifat watak yang pemalas yang tidak membawa keuntungan. Kerana sifat watak yang pemalas yang ditunjukkan oleh penulis ni akan menjadi ikutan untuk membaca, terutamanya kanak-kanak, kerana akan menconggahi sifat negatif tersebut. Kanak-kanak ni sebabkan mereka tu masih kanak-kanak, mereka akan berfikir semua benda dalam apa yang mereka baca tu semua adalah betul, adalah positif, tetapi tidak sebenarnya. Okay. Watak Mak Jenin ni yang pemalas sehingga tidak mampu membaiki rumah usang yang sudah bergonjang-gonjang walaupun ditiup-tiup, dan hanya mengharapkan bantuan orang kampung sekiranya rumah dia tu roboh, dan mengharapkan jiran-jiran akan membantunya untuk membaiki rumahnya tersebut. Okay. Mak Jenin ni hanya akan bekerja sekiranya terdesak dan sangat memilih dalam pekerjaan. Contohnya, Mak Jenin ni tak akan memancing ikan, mengetik ikan dan juga membanting sawah. Akhirnya, beliau hanya akan jalan-jalan di kampung dengan kelaparan dan hanya mengharapkan ihsan daripada orang kampung. Seterusnya,
Kita pergi kepada kekurangan yang kedua, iaitu sifat watak yang berangan tanpa ada usaha atau tindakan yang untuk menjadikannya realiti. Okey, watak macam ni dia adalah suka berangan-angan namun tiada usaha untuk merealisasikan seperti ingin menjadi kaya raya dan menikahi puteri raja di atas pokok sehingga akhirnya terjatuh ke bawah dan mati. Yang kedua, penulis cuba mengaplikasikan maksud tersirat ke dalam cerita seperti orang yang mempunyai martabat yang setinggi gunung tetapi malas berusaha akhirnya terugi. Tetapi maksud tersirat ini akan disalahfaham, akan disalah tafsir oleh kanak-kanak kerana mungkin pembaca akan menganggap perbuatan watak itu adalah betul. Perbuatan berangan-angan tanpa ada usaha itu adalah betul, tapi sebenarnya adalah tidak sama sekali. Okey, kuatan kita akan pergi kepada fokus adalah kunci utama kepada penghasilan kerja yang berkualiti, di mana kita dapat lihat Majni ini tidak fokus, suka berkhayal dan suka berangan-angan ketika bekerja memetik buah kelapa di atas pokok dan akhirnya jatuh dan mati. Versi yang kedua Majni. Okey, yang kedua, penulis cuba masukkan elemen fokus dalam bekerja kerana fokus adalah penting untuk menghasilkan kerja yang berkualiti. Sama seperti sebagai seorang guru, penghasilan kerja untuk memastikan pengajaran pembelajaran PDP berjalan dengan lancar di dalam kelas. Okey, pengajaran dapat diambil oleh pembaca melalui kisah angan macam ni ialah menunjukkan padan yang buruk akan berlaku sekiranya kita lalai dalam bekerja. Kita dapat lihat contoh macam ni akhirnya jatuh dan hanya menyedari itu adalah mimpi Mak Jenis sahaja, angan-angan Mak Jenis sahaja. Seterusnya, kita terus kepada kritikan saranan. Kritikan saranan adalah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memanfaatkan unsur-unsur yang berbeza dalam karya. Okey, kritikan saranan ini juga disifatkan sebagai kritikan yang memberi alternatif untuk memperbaiki kekurangan. Jadi sebagai pembaca sekaligus pengkritik, kita dapat memberikan idea dan pendapat kita untuk pengarah tersebut membaiki karya mereka yang sedia ada ataupun untuk menghasilkan karya yang lebih menarik dan lebih bagus pada masa yang akan datang. Jadi kritikan ini mengandalkan nilai positif. Kebiasaannya kritikan ini mestilah positif untuk membaiki, seperti kata untuk membaiki. Jadi kritikan ini mestilah positif dan signifikan. Signifikan itu maksudnya berkait dengan kelayak pembaca, pengarah dan kritik sendiri. Jadi sebagai pembaca juga kita pun dapat merasai, dapat membayangkan apa yang terjadi terjadi kepada watak dalam cerita tersebut. Okay, jadi menurut penelitian saya lah, kritikan saranan yang terdapat dalam cerita anak-anak macam ini yang boleh ditambah baik adalah dengan menceritakan lebih terperinci tentang latar belakang watak utama. Jadi seperti kita tahu watak utama dalam cerita ini adalah macam ni, tetapi kita tidak tahu apa tentang tidak tahu secara terperinci tentang latar belakang beliau, seperti apa nama sebenarnya, asal usulnya dan kenapa majlis itu disinonimkan dengan watak yang suka berangan. Seperti yang kita tahu apabila sekarang terdapat peribahasa seperti anak-anak macam ni yang bermaksud seseorang itu suka berangan. Jadi macam seseorang itu sehingga sekarang apabila seseorang itu suka berangan, seseorang itu disifatkan sebagai seorang yang disifatkan sebagai watak macam ni dan kita tahu suka berangan. Jadi apa sebenarnya yang membuatkan macam ni itu suka berangan? Jadi kedua ialah pengarang juga boleh memberikan pengakuan cerita yang lebih menarik seperti penghargaan tragis atau melayak hati pembaca. Seperti yang kawan saya beritahu tadi, terdapat juga versi cerita lain yang menceritakan bahawa Mak Jenny ini meninggal kerana terjatuh daripada pokok kelapa semasa memetik kelapa dan ketika itu ia sedang berangan tetapi tidak kerana berangan di atas kelapa dan tidak sempat untuk memegang depannya. Yang ketiga ialah pengarang sepatutnya menambah lebih banyak plot adegan untuk menimbulkan rasa bintang pembaca. Seperti cerita tadi, dia bermula dengan Mak Jenny itu suka memetik seorang yang rajin bekerja, kemudian memetik buah kelapa, kemudian berangan dan juga berakhir dengan Mak Jenny itu tersedar dari berangan dia dan
hampir terjatuh namun sempat diselamatkan. Jadi tiada unsur seperti plot adegan lain yang untuk adegan lain untuk menambahkan lagi ketertarik untuk menimbulkan rasa ingin tahu baca. Seperti contohnya apabila Mak Jenny terjaga di perang itu, apa yang terjadi? Adakah ada orang kampung lain yang melihat ni sedang berangan di atas pokok dan sebagainya. Okay, yang seterusnya adalah pengarang boleh menggunakan lebih banyak unsur-unsur sastra seperti perbandingan, sindiran dan simbol untuk menambah nilai estetika dan makna kepada teks. Jadi unsur sastra seperti perbandingan ialah Mak Jenny ini seorang yang suka berangan. Jadi mungkin pengarang boleh membuat perbandingan Mak Jenny dengan orang kampung lain untuk menceritakan, untuk memberikan nilai positif supaya pembaca dapat sebab pembaca yang target pembaca kita ialah para kanak-kanak. Jadi kanak-kanak itu boleh mengenal pasti apa yang sepatutnya sikap yang sepatutnya mereka contohi dan apa sikap sepatutnya yang mereka tidak sepatutnya mencontohi. Kemudian sindiran seperti Mak Jenny yang suka berangan. Sepatutnya pengarang menceritakan sedikit tentang mungkin perlulah menambah karakter yang menyindir Mak Jenny itu supaya tidak berangan-angan dan sibuk untuk menambah nilai estetika dan makna kepada teks. Kemudiannya Mak Jenny sepatutnya membuat perancangan. Jadi setelah kritikan terhadap jalan cerita, ini adalah kritikan mengenai watak Mak Jenny itu sendiri, iaitu Mak Jenny sepatutnya membuat perancangan untuk menjadi orang kaya pada waktu yang sesuai dan mungkinnya ketika sedang menjadi pokok belakang kerana ia memperbaiki diri. Seperti walaupun Mak Jenny ini seorang yang suka berangan, tetapi angan dia itu menunjukkan bahawa dia telah membuat perancangan jangka masa panjang untuk menjadi seorang kaya. Namun kerana sikap dia suka berangan, dia menggunakan waktu yang salah dan tidak tepat untuk berangan. Jadi ia ingin membahayakan dirinya sendiri. Dan seperti membahayakan diri sendiri. Namun dalam cerita ini dia menunjukkan bahawa Mak Jenny ini selamat. Dan sekali pengarang disarankan untuk menunjukkan sikap Mak Jenny yang anak putri walaupun suka berangan bagi menunjukkan nilai moral kepada pembaca. Walaupun Mak Jenny ini digambarkan watak suka berangan dan sebagainya, tapi Mak Jenny ini sebenarnya seorang yang rajin bekerja. Seperti daripada sinopsis tadi, daripada awal Mak Jenny ini ditekankan seorang yang rajin bekerja dan yang rajin bekerja tapi suka berangan. Jadi sepatutnya pengarang ini menyarankan lagi lah, pengarang ini menekankan lagi sikap Mak Jenny ini, dia suka yang rajin bekerja, supaya tidak menampakkan bahawa watak Mak Jenny sebagai watak yang jahat, yang tidak baik lah. Jadi kita pergi kepada pengajaran. Jadi beberapa pengajaran yang kita dapat yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut ialah kita hendaklah menjauhi sikap berangan-angan tanpa usaha. Tidak salah jika berangan-angan, namun biarlah angan-angan menjadi kenyataan setimpal dengan apa yang disebutkan. Jadi tidak salahlah untuk kita berangan. Seperti kita tahu, daripada angan itu kita boleh menjadi realiti. Tapi jika kita hanya berangan-angan sahaja tanpa usaha, seperti Mak Jenny tersebut, dia dapat membinasakan diri kita sendiri. Dan kita mestilah berusaha untuk mewujudkan angan-angan tersebut. Ya? Jadi penutup untuk pembentang kita pada hari ini, kritikan sastra merupakan salah satu langkah untuk memastikan kualiti sastra negara kita bertambah baik dan tidak berkurangan. Jadi melalui kritikan sastra adalah dapat mewujudkan karya-karya yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Oleh itu, pengkritik sastra perlulah mengkritik karya tersebut dengan jujur dan telus supaya kualiti karya sastra dapat ditingkatkan sekaligus para sastrawan mampu untuk menghasilkan karya yang berkualiti. Jadi sebagai pengkritik, tidak kiralah pengkritik sastra ataupun sebagai pembaca sendiri pun mestilah memberikan kritikan yang baik, yang jujur, yang telus untuk mereka menambah baik lagi karya mereka. Jadi saya rasa itu sahaja daripada liputan kami. Sekian, terima kasih.
kasih.